TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Azhar. Cikgu, saya nampak ada empat segi empat sama cikgu. Ya. Apa dia nak buat ni cikgu Cuba Azhar baca soalan ke atas tu. Oh, ada soalan rupanya tak baca perasan. soalan dulu. Dia tulis kat sini cikgu, susunkan semula bentuk di bawah dengan hanya memindahkan 3 batang bar magnet supaya membentuk 3 segi empat sama yang sama besar. Okey, faham tak? Faham cikgu. So Okey. maksudnya saya nak kena ubah lah ni cikgu. Ya, daripada 4 segi empat sama besar tu kita nak dapatkan 3 bentuk segi empat sama besar sahaja. Tapi dengan syarat gerakkan 3 batang bar magnet sahaja. Boleh tak Azhar? Okey, saya cuba cikgu. Okey. Kalau salah cikgu betulkan saya cikgu. Okey, no problem. Okey, kita nak ubahkan jadi 3 segi kotak segi empat. Yes. Segi empat sama yang sama besar. Ya. Okey. Yang pertama saya rasa kat sini cikgu. Okey. Macam susah cakap ni kan. Okey, jap. Kita cuba. Tak ada. Akbar. Itu dia. Okey. Okey. 2. Lagi satu. Last ni cikgu Okey. Ini dia cikgu, betul tak? Yes, betul. Pandai Azhar. Yeay. Daripada 4 segi empat tadi kan, kita dapat 3 sahaja segi empat sama besar. Baik, Pandai. itu dia. Adik-adik kita semua, Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar? Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi selaku pengacara anda. Dan yang pastinya hari ini kita nak belajar mata pelajaran matematik cikgu. Ya. Kan? Dan kita nak kira perimeter dan juga luas bentuk gabungan. Apa bondo tu kan? Siapa yang akan bersama-sama dengan kita lagi? Kita nak saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia guru yang bersama dengan kita pada pagi ini. Kita ada Cikgu Rahayu Abdul Rahman, Guru Matematik Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sekali lagi kita bagi salam kan. Cikgu sihat ke Cikgu? Alhamdulillah. Baik, kita rasa bertuah dan juga rasa teruja sebenarnya. Tadi kita dah tengok dalam apa yang kita lakukan tadi, kita nak kira perimeter dan luas bentuk gabungan Cikgu. Ya. Tapi sebelum tu, walau di mana pun kita berada, dalam apa jua perkara yang kita lakukan, mematuhi SOP satu perkara yang wajib untuk kita sama-sama buatlah. Kan kita masih lagi dalam fasa pandemik COVID-19 ini. Macam saya dan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Cikgu, kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan. Silakan cikgu. Baik Azhar. Kalau adik-adik di rumah tidak ada gel pembasmi kuman dekat rumah, tidak ada masalah. Gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, nak menjaga kebersihan dan juga nak pastikan kita dapat memutuskan penularan wabak COVID-19. Baik cikgu. Ya, kita tak berdua sahaja. Okey. Ada adik-adik saya yang comel-comel yang akan bersama dengan kita pada pagi ini untuk nak belajar sama-sama mata pelajaran matematik. Dan kita kata tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan ruang, perimeter, luas dan isi padu gabungan. Ataupun kita nak kira tadilah kan, perimeter dan juga luas bentuk gabungan. Baik, kita nak persilakan adik-adik saya yang comel-comel untuk masuk ke studio. Kita nak berkenal-kenalan dengan mereka. Kan, di manakah adik-adik saya? Kita tengok. Okey, itu dia. Assalamualaikum semua, apa khabar? Adik-adik sihat ke? Wah, semua bertenaga cikgu. Baik cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka cikgu. Kita nak mulakan, selalu orang cakap wanita terlebih dahulu. Kita walaupun ada satu je tunggalnya tu, lelaki. Kita utamakan wanita terlebih dahulu. Baik, kita mulakan dengan Nur Auni Syafiah. Silakan Auni. Assalamualaikum dan selamat Assalamualaikum. sejahtera. Nama saya Nur Auni Syafiah binti Ahmad Syafiq, tahun 6 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Auni. Auni. Baik Auni, terima kasih Auni. Seterusnya kita nak berkenalan dengan adik Kira.
Khaira. Oh, Ya, maafkan Khaira. saya adik. Silakan. Hai, Assalamualaikum dan salam. Hai. Saya Wan Khaira Batrisha binti Wan Quraisha, pelajar tahun 6 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Isha. Isha, baik, terima kasih Isha. Wah, dia punya aura Ceria. positif tu saya suka sangat. Kan? Okey. Sangat best. Dan kita nak teruskan dengan adik kita yang seterusnya. Satu-satunya lelaki yang ada di situ. Kita berkenalan dulu dengan Fahim. Silakan Fahim. Hai, nama saya Muhammad Hai. Fahim bin Muhammad Pisul. Saya tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Fahim. Fahim, Fahim. baik. Terima kasih Fahim. Seterusnya adik Hasha. Hasha Nur Adani. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Waalaikumsalam. Hassan binti Muhammad Faizal. Saya murid tahun 5 dan dari Sekolah SK Putrajaya Presin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Hasha. Baik, terima kasih Hasha. Seterusnya Hazwani. Silakan Hazwani. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Hazwani Natasha binti Muhammad Hazwan. Saya daripada Sekolah SK Putrajaya Persin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Tasha. Baik, Tasha. Okey. Dan yang terakhir kita ada Naushin. Naushin. Okey, Naushin. Abang minta maaf sekali lagi Pelik salah namanya sebut. ya. Naushin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norshin Raisa binti Nurizan. Pelajar tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 11-1. Kawan-kawan boleh panggil saya Norshin. Naushin. Okey, terima kasih Naushin. Dan terima kasih kepada semua adik-adik yang bersama kita berpagi dan juga anda yang berada di rumah. Tapi sebelum tu, kalau anda dah ready, belanja abang double thumbs up sikit kalau betul-betul dah ready. Cing. Okey, semua dah ready, semua dah bersedia. Cikgu, nak tanya cikgu lah untuk mata pelajaran matematik dan juga tadi cikgu sebut kita kata berkenaan dengan nak kira perimeter dan juga luas bentuk gabungan ni cikgu. Sebenarnya dalam pembelajaran kita untuk pagi ni, apa lagi yang cikgu nak tekankan dan mungkin kaitan antara apa yang kita lakukan tadi dengan mata pelajaran yang kita belajar Okey pagi Azhar, ni, tadi cikgu? kita dah buat tadi segi empat sama, betul? So segi empat sama adalah merupakan satu poligon. Baik. Okey, poligon sekata. So sebelum kita nak mula pada perimeter dan luas nanti, kita akan imbas semula Baik. bentuk-bentuk poligon sekata. Okey, dan ciri-cirinya. Kita nak tengok murid-murid ingat ke tidak sebelum kita nak menggabungkan poligon-poligon tersebut untuk Baik. cari untuk kira perimeter dan luas gabungan bentuk. Kalau setakat satu bentuk saja senang, diorang boleh kira. Ya. Tapi sekarang kita nak gabungkan bentuk tersebut. Okey, sekurang-kurangnya dua bentuk. Baik, so itu cabarannya cikgu pada Ya. hari ini dan adik-adik di rumah juga boleh ready pen dan juga kertas untuk make sure mungkin nak buat sama-sama kalau ada latihan kejap lagi ataupun nak ambil nota sama-sama. Kalau kita tengok dekat depan ni meriah sangat-sangat ni. Tapi cikgu, sebelum kita mula mengorak langkah, kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ni, kita nak berhenti rehat seketika. Boleh tak cikgu? Boleh. No Alright, problem. anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai Nashin. Hai Noah. Kamu tahu tak bentuk-bentuk poligon? Tak tahulah. Jom kita belajar. Jom. Kamu tahu tak bentuk poligon yang ada 3 pucuk, 3 sisi dan 3 sudut?
Senang je ni. Mestilah segitiga sama sisi. Betul. Hanoshin, kamu tahu tak bentuk ini? Bentuk ini mempunyai 4 bucu, 4 sisi dan 4 sudut. Kawan-kawan tahu tak bentuk ini? Saya tahu. Segi 4 sama. Betul. Noah, kamu tahu tak? Bentuk yang ada 5 sisi, 5 bucu dan 5 sudut. Saya tak tahulah. Bentuk ini ialah pentagon. Oh, barulah saya tahu. Bentuk apa yang ada 6 bucu, 6 sudut dan 6 sisi? Saya tak tahulah. Bentuknya adalah heksagon. Oh, barulah saya tahu. Bentuk poligon apa yang ada 7 bucu, 7 sisi dan 7 sudut? Kawan-kawan tahu tak? Saya rasa saya tahulah. Saya rasa bentuknya adalah heptagon. Betul. Saya rasa 7 kot. Mana ada? Ada satu lagi kot saya rasa. Bentuknya mempunyai 8 bucu, 8 sisi dan 8 sudut. Oh, saya tahu. Bentuknya ialah oktagon. Sekarang kita dah tahu bentuk-bentuk poligon. Terima kasih. Bye. Baik, kita kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Nampak tadi adik-adik kita yang comel tadi dah bagi penjelasan cikgu berkenaan dengan bentuk-bentuk yang ada. Cumanya tidak dinyatakan berkenaan dengan kiraan perimeter. Yes. Itu yang kita nak belajar kejap lagi bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rahayu Abdul Rahman, yang mana guru matematik untuk mata pelajaran kita pada pagi ini. Adik-adik kita di Google Meet masih okey ke? Kalau okey, belanja pada thumbs up macam ni. Cing 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 cing. Okey, baik, semua masih bertenaga dan masih tak sabar cikgu untuk mulakan kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu, kita teruskan kelas kita. So Azhar, hari ini terus objektif kita pada hari ini adalah menentukan perimeter dan luas gabungan dua bentuk poligon sekata, segi 4 tepat, segi 4 sama, segitiga sudut tegak, segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. So ini adalah antara poligon yang kita nak buat pada hari ini, tapi kita gabungkan bentuk-bentuk ni nanti untuk mencari perimeter dan luas bentuk gabungan. Baik. Okey. So kita mula, sebelum kita nak mulakan kepada teras perimeter pada hari ini, kita imbas balik semula poligon-poligon sekata seperti yang dalam video tadi kan. Okey Azhar. Okey, so kita tengok balik semula. Poligon sekata ialah bentuk dua dimensi. Okey, dua dimensi. Okey, contoh yang pertama apa dia Auni? Apa nama bentuk ni? Segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Bagus Auni. Kenapa kita panggil sama sisi Auni? Sebab dia ukuran dia sama. Yes, ukuran sisi semua? Dia sama. Yes, ukuran sisinya sama. So segitiga sama sisi. Okey. Murid-murid kena kenal dulu bentuk-bentuk poligon ni Azhar. Kau susah nanti kan nak gabungkan bentuk tu nanti. Saya pun hari ni dapat yang refresh kedua, balik cikgu. Yes, yang kedua Fahim, bentuk apa ni Fahim? Baik. Fahim? Segitiga sudut tegak. Segitiga sudut tegak. Kenapa kita panggil dia sudut tegak, Fahim? Kenapa kita panggil dia sudut tegak? Sudut dia 90 darjah. Sudut 90 darjah. Okey. Ingat lagi tak Azhar? Ingat cikgu. Ini satu ni kita ada juga pembaris yang macam ni cikgu. Betul tak? Betul, saya ingat waktu buat matematik dulu ada yang ada. segitiga tegak tu. So, segitiga bersudut tegak. Okey, sebelum tu saya nak tanya dulu. Azhar ingat tak? Segitiga ada berapa jenis? Okey, segitiga cikgu, saya tak pasti cikgu. Saya tak ingat cikgu. Tak ingat? Okey, kita tanya. Baik. Kita tanya dengan Tasha. Tasha, segitiga ada berapa jenis Tasha? Ni dah dua. Kita dah tunjukkan dua. Okey, lagi satu jenis. Ada berapa jenis Tasha? Ingat tak? Ada berapa jenis segitiga? Mungkin ada rakan-rakan nak bantu juga? Ada 3. Ada 3. Ada 3 Okey, jenis. so kita dah sebut 2. Lagi Baik. satu, apa nama segitiganya Tasha? Ingat tak? Segitiga sama sisi, segitiga sudut tegak dan satu lagi. Sama tinggi.
Sama tinggi, sama kaki. Sama kaki. Yes. Itu yang saya terlupa tu cikgu. Sama kaki. Confuse. Okey, segitiga sama kaki. Dia Baik. kaki dia je sama Azhar. Dia punya Nampak tapak macam sama dengan sama sisi, cikgu, eh? Ya, okey. So Baik. apa beza agaknya antara tiga-tiga segitiga ni? Yap. Noshin, apa beza antara tiga-tiga ni? Tiga-tiga sudut segitiga ni. Dia punya sudut. Okey, sudut kenapa? Baik. Sebab segitiga sudut tegak tu sudut dia 90 darjah. Yes. Sebab segitiga sudut tegak dia ada 90 90 darjah. darjah. Yang lain tu boleh sama sudutnya. So itu yang membezakan, Yes. cikgu, eh? Okey. Baik. So selain daripada segitiga, kita ada segi empat. Okey, ada berapa jenis segi empat, Isha? Baik. Okey, yang Ada pertama. dua. Ada dua. Ada Bagus. dua. Betul, Okey, yang cikgu, cikgu tunjuk. Betul. Yeay. Okey, yang cikgu tunjukkan yang ni. Berapa? Apa nama segi empat ni? Baik. Segi empat tepat. Segi empat Segi tepat. empat tepat. Segi Itu empat dia. tepat. Ya, Azhar. Segi Baik. empat tepat. Okey, Yap. satu lagi, Isha. Satu lagi. Apa nama segi empat satu lagi? Segi empat sama. Segi empat Sama. Apa bezanya pula? Antara segi empat tepat dengan segi empat sama? Apa Segi bezanya? empat sama kaki. Baik. Sama kaki? Sama sisi. Sama sisi. Teringat saya. Segi empat sama ada kaki, okey? Baik. Okey, segi empat tepat? Segi empat tepat ada dua sisi dia sama. Okey, Okey. itu bezanya. Itu Kalau berbeza segi empat antara sama, keduanya lah. segi empat sama, semua ukuran panjang sisinya adalah sama. Baik. Tapi kalau segi empat tepat, dia ada dua berpasangan panjang sisinya yang sama. Okey? Baik, Okey, cikgu. seterusnya kita pergi balik semula kepada bentuk poligon yang seterusnya. Okey, Baik. sebelum tu kita tengok dulu apa ciri-ciri poligon sekata ni. Okey, Azhar, tadi dalam video ada kan murid-murid dua orang murid tadi kan Betul. yang terangkan tentang poligon sekata. Okey. Ya. Sebelum kita tengok balik semula, tengok ciri-cirinya. Okey, pertama ada 3 atau lebih sisi lurus sama panjang. Dia mesti lurus, Azhar. Dia tak boleh bengkok-bengkok. Okey. Dia mesti lurus sama panjang. So, kalau ada bengkok-bengkok, ya, tak tak betul boleh. lah. Itu bukan poligon sekata kalau bengkok Baik. tu ya. Baik. Okey. So kita jalan yang lurus. Okey. Ya. Yang kedua ada satu permukaan rata. Dia mesti ada satu permukaan rata. Dan yang ketiga tidak ada sisi melengkung. So bujur ke bulat ke memang tak boleh lah. Baik. Okey. So, poligon mesti sekata. garisan Ya, meregak. dia Itu lurus. dia punya Okey. tipsnya. Kita tengok contohnya yang pertama. Apa nama bentuk ni? Baik. Siapa yang belum ni? Azhar. Saya Hasha. nampak Natasha, cikgu. Okey, Natasha. Okey. Syah, apa ni? Natasha. Nama seakan sama je lah, Azhar. Lebih kurang semua, cikgu. Kita pun confused. Okey, Natasha. Apa nama bentuk ni, Natasha? Yep. Natasha? Silakan. Hexagon. Hexagon. Ha. Betul ke, cikgu? Kita tanya kawan yang lain lah. Mungkin rakan-rakan lain nak bantu. Siapa nak bantu? Okey, Isha. Okey. Isha angkat tangan. Okey, Isha. Silakan. Apa nama bentuk ni, Isha? Pentagon. Pentagon. Okey. So, pentagon ada berapa sisi? Lima. 5. Ada berapa bucu? Sisi. Ada berapa bucu? 5. Ada berapa bucu sudut? juga. 5 juga. Yes. Okey. So dia kena ingat tu. Ya. Okey, bentuk dia, sudut dia, ciri-ciri tu semua kena ingat. Ya. Okey, next kita pergi. Baik. Tadi pentagon. So ingat pen adalah 5. Lima. Okey, 5. Okey. Okey, next. Apa namanya ni? Bentuk apa? Alamak. Azhar. Ini tadi dah macam betul terbocor sikit, keluar dah cikgu. tadi, Tapi tak apa. terbocor Kita soalan tu. tengok. Mungkin ada yang tak Okey, perasan okey, tadi, okey, cikgu. okey. Okey, mungkin adik-adik siapa yang nak jawab? Apakah bentuk ini? Hasha. Hasha. Silakan. Hari ini semua Syasha macam cikgu sebut tadi. Hexagon. Hexagon. Okey, betul. Ada berapa sisi? Baik. Hasha, ada berapa sisi, Hasha? Ada 6 sisi. Ada 6 sisi. Berapa bucu? 6. 6 bucu. Ada berapa sudut? 6 sudut. 6 sudut. Okey. Hasha membayangkan, cikgu. Bila cikgu tanya tu, kita tengok atas dia membayangkan berapa sudut ni. Itu. Okey. Teringat zaman aku kecil-kecil dulu, cikgu kalau cikgu tanya soalan dia mesti macam kan. Bila matematik dia takut nak tengok cikgu soal kan? Okey. Kita tengok bentuk yang ketiga. Baik. Okey, kita tengok bentuk yang ketiga. Okey, Azhar pilih. Siapa Azhar nak tanya ni? Okey. Tadi saya nampak daripada tadi Auni Syafiah duk cuba angkat Ya, tangan. dia Bagus. memang. Murid-murid kita pagi ni sebab semua berebut nak jawab. Ya. Kita bagi peluang kepada Okey. Auni. Silakan Auni. Apa bentuk ni, Auni? Auni?
Octagon. Octagon. Heptagon. Saya baru nak cakap hep. Baru nak Ingatkan abang cikgu nak marah katakan lagi. hep. Hep adalah heptagon. Okey, heptagon. Okey, heptagon ada berapa sisi? Ada berapa sisi? 7 sisi. Okey, Baik. last. Bentuk ni. Kita ambil Fahim lah. Okey, The one Fahim. and only. The one and only, Ha, satu-satunya Fahim. lelaki yang ada di situ. Ya, lelaki yang ada di situ. Apa dia Fahim? Oktagon. Octagon. Ada berapa sisi? Octagon. Ada berapa 8. sisi? 8. Okey. Baik. So, Azhar inilah dia antara poligon yang kita akan gunakan untuk mencari perimeter dan luas nanti gabungan bentuk. Okey. Baik. So, kita boleh teruskan Azhar? Boleh, silakan, Okey, cikgu. kita masukkan pada teras perimeter kita pada pagi ini. Apa itu perimeter? Okey. Perimeter adalah tambah ukuran keliling sesebuah rajah, bentuk atau kawasan. So, kalau Baik. pada sini kita akan buat pada bentuk lah kan? Bentuk lah. Okey. So, kita tengok contoh yang pertama. Cuma ingat, perimeter adalah kita nak cari ukuran keliling luar kawasan sahaja. Okey, bila melibatkan gabungan bentuk, kita nak cari ukuran keliling luar saja. Kalau satu kawasan. bentuk tak ada masalah. Okey, sebab dia tak ada yang bahagian dalam kan? Ya. Okey, tapi kalau melibatkan gabungan bentuk, kita nak cari luar. Okey, so tengok contoh ni. Baik. Okey, sebelum kita mulakan, Azhar, apa nama bentuk yang kita gabungkan ni? Baik, ini adalah gabungan segi 4 sama dan juga segi 3, cikgu. Segitiga apa? Saya ingat boleh culas kat situ lah. Kata juga. Saja saya nak kena ni. Segi 4 sama dan juga ini segi 3 segitiga sama sudut. Segitiga sama sisi. Itu maksud saya tadi. Segitiga sama sisi. Okey, tak apa. Janji murid tahu itu adalah segi 4 dan segitiga. Terima kasih, cikgu. Betulkan saya, cikgu. Alright, no problem. Azhar. Kita belajar kan daripada Baik. kesilapan. Okey. Ya. So, kita nak cari perimeter seluruh raja, Azhar. Baik. Jadi, kita cam dulu. Okey, Okey. kita kenal pasti dulu kedua-dua bentuk. Yang mana kita tak perlu kira untuk perimeter. Baik. Seperti kita kata tadi, tambah ukuran keliling luar kawasan. Okey, luar kawasan. Jadi, gabungan bentuk ni kita nak kira, kita potongkan yang bahagian dalam, kawasan Baik. dalam tu. Supaya kita tak termasuk kira. Ya, murid-murid ni. Okey, so kita dah buang dalam tu. Yep. Maknanya kita akan kira yang mana? Luar kawasan dia saja. So 4 cm, 4 cm tambah 4 cm tambah 8 cm tambah 8 cm. Baik. So kita tahu sebenarnya yang kita potong tu berapa ukuran sisinya, Azhar? Azhar tahu tak? 4 cm. 4, pandai. Sebab itu adalah segi 4 Sama. Itu tricky tadi saya tanya segitiga apa? Sebab bila kita 4 tambah 4 kita dapat 8. Jadi Ya. segitiga sama sisi. Okey? Baik, So cikgu. kita dapat jumlahnya adalah 32 cm. So selain daripada kaedah tambahnya, Azhar Baik. dan murid-murid, kita juga boleh guna kaedah mendarab. Okey, macam mana kita nak guna kaedah darab? Yap. Okey, ini nak lagi mudah lah. Okey, perimeter seluruh raja juga kita kira ada berapa banyak bilangan 4 cm pada gambar rajah tersebut. Ada 4. Ada 4. Jadi 4 darab 4 cm. Okey. Kita nak mudahkan, nak Baik. cepatkan kita Baik. punya jalan kira kan. Tambah ada berapa banyak 8 cm di situ? Ada 2. Ada 2. Jadi 2 darab 8. Jadi kita akan dapat 4 darab 4 tambah 2 darab 8, 16. Jadi jumlahnya 16. adalah 32 cm. Senang je kan? Okey, so ada 2 jalan kira yang boleh digunakan, cikgu Ya. Baik. Okey, so boleh pilih mana jalan kira Ya. yang kamu nak guna, yang paling mudah kamu guna. Okey? Baik. Okey, so kita masuk pada soalan yang pertama. Azhar, depan Azhar tu nanti ada bahan-bahannya kan? Okey, ada, so cikgu. kita tengok gabungan bentuk yang pertama, Azhar. Soalan pertama. Kirakan perimeter seluruh raja. Gabungan bentuk apa tu? Okey, Fahim? baik. Bentuk apa tu, Fahim? Gabungan bentuk apa, Fahim? Heksagon dan segi 4 sama. Are you sure hexagon, Fahim? Hexagon, cuba tengok Cuba tengok bucunya betul-betul, ataupun Fahim. sudutnya ada berapa. Ada berapa Oktagon. sisi, Fahim? Ya, Oktagon. Oktagon. Yes. Ada 8 sisi. Tertinggal lah, Azhar. Sebab dia macam agak sedikit confusing, cikgu, Ya. sebab dia berbeza antara satu dengan yang lain tu satu sudut je, cikgu. Ya. Kan? So 8 sudut, 7 sudut, 6 sudut dan juga 5 sudut. Okey, so oktagon dan segi 4 sama. Jadi ya. macam mana kita nak kira perimeter seluruh raja? Ingat tadi perimeter adalah ukur keliling tambah ukur keliling luar kawasan dia. Baik. Okey, so mana kita nak potong dulu? Yang mana kita tak kira, Azhar? Kita tak kira yang 3 cm tu, cikgu. Pandai. Baru soalan pertama lah, Azhar.
Sebab cikgu yang ajar. Cikgu, terima kasih cikgu. Okey, bagus. Saya dah macam cerah nampak. Okey, so kita potong dulu Azhar. Baik. Sebab kita nak bagi murid-murid jelas. Okey, yang mana kawasan yang perlu kita kira saja, yang mana kita tak perlu kira. Kadang-kadang murid dia mentam dia kira semua. Dia tambah semua. Ya. Okey? Okey. So, di sini kita buangkan dulu, kita potongkan dulu bahagian yang kita tidak perlu kira. Jadi Baik. kita tambah saja 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm tambah 3 cm tambah 3 cm. Yang ni 8 cm, 8 cm, 8 cm. Dah habis ke kat sini? Noshin, habis dah ke Noshin? Terus dapat jawapan ke macam mana? Belum. Kat mana lagi? Ada lagi ke ukuran sisi Noshin kita belum tambah? Yang dekat segi 4 sama garisan lagi 1. Yes, Azhar nampak? Ya nampak cikgu. Dekat mana? Dekat tepi tu, bawah tu. Yang potong Okey, tu. macam mana kita dapat 5 Noshin? Macam mana dapat 5 cm tu Noshin? 8 tolak 3. 8 tolak 8 3. tolak 3. So ukuran panjang segi 4 tu adalah 8. Kita tolak dengan baki yang segi octagon tadi 3 Ya. cm. So dapat bakinya 5 cm. Di sini murid memang selalu tertinggal. Baik. Sian 3 tu tertinggal. Kan? So so hati-hati tadi yang cikgu, murid-murid. bila cikgu sebut macam tu, Ya. kadang-kadang mungkin, betul tak kalau ada murid yang mungkin confused dengan tidak menolak 3 cm dan tidak tambah dengan 5 memang. cm. Memang situlah selalunya kesilapan yang murid biasa lakukan. Baik, Okey, kat baik. situ yang kita nak kurangkan kesilapan. Okey, so murid kena faham dan Baik. jelas betul-betul di mana kawasan kita nak kira untuk perimeter. Baik. Okey, perimeter gabungan. Baik, Alright. cikgu. Okey, so kita dah dapat dah semua dan jumlahnya adalah 50 cm. Okey. Okey, 50 cm. Dan seperti biasa tadi kita kata boleh guna kaedah Darab. Okey, Saya cuba, Azhar. cikgu. Yes, cepat. Saya cuba cikgu sebab ada 3, kita tengok berapa 3 yang ada boleh kita darab. Okey. Kalau kita kat situ ada 1, 2, 4, 6, 7. Yeah. So 7 kali 3. Pandai. So Lepas kita tu? tambah dengan 8, 3 kali 8. Yeah. Kemudian tambah 5. Yes, tambah 5. Itu kalau kita ingat 5. Kalau ada murid yang tinggal 5 kalau murid tertinggal 5 tadi dia dah tak ingat dah Azhar. Tinggal dia dapat yang 7 dengan 8 3 tadi tu je Ya, kan? sayang cikgu. Rugi markah kat situ. Ya, kalau kertas 2 dah rugi markah. Baik, sekiranya cikgu, kalau mungkin para pelajar jawab soalan ini, sekiranya tertinggal yang 5 cm, adakah akan terus salah terus semua jawapan? Maksudnya, ataupun jalan kiranya juga diambil sebagai markah? Bergantung pada markah. Oh, okey. okey. Anda Baik. kata kalau markah di sini kertas 2, Baik. 2 markah, mungkin boleh dapat 1 markah di jalan kerja. Tapi jawapan Okey. akhir memang akan salah lah. Yap. Sebab dia tak tambah dengan 5 cm. Okey, so kena fokus betul-betul adik-adik semua. Kena betul-betul. Okey, Baik. bila melibatkan gambar rajah ni kita Baik. kena betul-betul kenal pasti gambar rajah. Baik, Okey, baik. senang je sebenarnya matematik ni. Alright. Okey, so jawapannya adalah 21 cm Yap. tambah dengan 24 tambah dengan 5. So jawapannya adalah 50 cm. So kita dah Boleh dapat tak? untuk soalan yang 1. Yes. Baik, kita tengok bagaimana gabungan tadi untuk, so dia agak tricky ataupun agak mengelirukan di mana kalau kita tersilap tengok gabungan tadi cikgu. Yep. Itu yang nak kena berhati-hati. Yeah. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita dan kita nak berhenti rehat seketika. Okey. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Alright. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan cikgu kita, Cikgu Rahyu Abdul Rahman, dan juga adik-adik saya yang comel-comel ni daripada SK Putrajaya Presin 11-1. Adik-adik masih okey ke untuk kita teruskan kelas kita? Cing 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 cing. Masih okey. Noshin suka senyum dia kan. Comel Okey, baik cikgu, tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana nak kira luas Perimeter gabungan. Perimeter gabungan. Kira
perimeter Yes. dan juga luas bentuk gabungan tadi. Belum lagi luas. Kita perimeter saja dulu. Perimeter sahaja tadi. So luas kita nak masuk kejap Okey, lagi lah. lepas ni. Okey, baik. Tadi mungkin cikgu kita nak teruskan kelas ataupun kita nak teruskan kita punya berkenaan dengan luas ni cikgu. Tapi kita nak relate balik ataupun kita nak recap balik berkenaan dengan perimeter sebelum kita masuk kepada luas. Mungkin cikgu nak Okey. So Azhar, kita nak tengok ada seorang murid saya. Baik. Okey, Isha dah bersedia tak? Ada tak bentuk? Isha kata ada bentuk, Isha nak buat. Yep. Ada tak? Isha ada bentuk bina. Ada binaan kan, ada bentuk. Okey, so Isha ni dia memang suka bawa inovasi ni. Okey, so dia ada bina satu, ada gabungan bentuk. Dia nak kawan-kawan dia tolong selesaikan cari perimeter gabungan bentuk yang dibina. Okey, Isha tunjuk dengan kawan-kawan. Kawan-kawan yang lain sediakan whiteboard masing-masing. Okey, kira ya. Baik. Okey, Isha tunjuk. Okey, dia guna. Isha guna apa tu, Isha? Isha guna bentuk binaan tu guna apa tu? Guna batang aiskrim. Batang aiskrim. Okey, apa nama gabungan bentuk tu? Isha kena ataskan sikit, Isha. Ataskan sikit. Okey, baik. Apa nama gabungan bentuk Isha tu? Segi 4 sama dengan segitiga sama kaki. Okey. So atas sikit kawan-kawan nak tengok. Okey, kawan-kawan nampak tak? Baik. Kawan-kawan nampak tak ukuran sisinya? Okey, so Isha nak suruh kawan-kawan buat apa, Isha? Okey, kawan-kawan cuba cari perimeter rekaan bentuk gabungan yang Isha buat ni. Angkat sikit, Isha. Angkat sikit. So ini menggunakan teknik yang cikgu yang tadi, yang kita belajar tadi boleh lah. guna tambah ataupun darab tadi. Antara keduanya lah. Dan saya kena percaya adik-adik di rumah juga boleh tulis juga, akan menjawab juga sama-sama dan lagi boleh minta ibu ataupun ayah semak jawapannya. Baik. Okey. So siapa yang dah bersedia dengan jawapan? Naushin. Okey, Naushin. Wah, laju lah Naushin. Laju. Dia laju ni. Ini kalau ada Noah juga ni rasanya. Ya, kan kembar dia kan. Okey, duduk bersebelah tu kan. Okey, so Naushin, dapat tak kira perimeter gabungan bentuk Isha buat bina tadi? Okey, dapat. Okey, berapa? Berapa jumlahnya? Berapa perimeternya? Jawapannya 25 cm. 25 cm. Okey, kawan-kawan lain. Kita semak dengan kawan-kawan lain. Dapat tak 25 cm? Semua angkat? Adakah jawapan masing-masing yang lain sama ataupun berbeza? Kita tengok sama ke tidak. 20. Okey, Tasha? 25 atas sikit, Tasha. cm. 20. 25. Okey, kita nak tahu jawapan sebenar, kita kena tanya dengan orang yang bina. Baik. Isha, jawapan dia berapa? Isha sebenarnya, Isha? Jawapan dia 25 cm. Betul. Yeay. Wah, hebatlah. Okey, adik-adik dekat rumah, adakah jawapan anda sama 25? Kalau sama, tahniah untuk anda. Kalau tak sama, jangan risau, jangan sedih. Kita buat lagi, kejap lagi. Betul. Okey, so kita dah ingat tadi perimeter. Kita nak masuk kepada luas gabungan. Okey. So, luas gabungan, Azhar, sebelum kita pergi kepada konsep luas yang sebenarnya. So, untuk luas ni kita ada guna dua. Okey, luas segitiga dan luas segi empat. Baik. Okey, so untuk sekolah rendah memang luas segitiga dan luas segi empat. Dia tak lebih daripada itulah. Baik. Okey. So, luas adalah ukuran besarnya sesuatu permukaan. Okey, unit ukuran bagi luas ialah sentimeter persegi. Baik. Okay, yang kat sini saya nak tekankan di sini adalah simbol 2. Macam perimeter tadi, untuk unit piawai dia tak ada simbol apa-apa kan? Okey, tapi bila luas dia mesti ada simbol 2. Apa kita sebut simbol 2 ni? Apa yang kita buat mewakili simbol 2 ni? Baik. Siapa nak jawab? Simbol 2 ni kita sebut sebagai apa? Okey. Auni. Silakan Auni. Persegi. Yes, persegi. Persegi. Okey, so kita sebut sebagai persegi. Dia Itu bukan beza dengan perimeter. Bukan kuasa 2. Baik. Okey, persegi. Okey, ataupun sentimeter ataupun meter persegi. Okey. So sekarang kita ada beberapa kepingan unit. Okey, kepingan unit ni kita nak masukkan, nak tengok berapa banyak kepingan satu unit ni boleh dimuatkan dalam segi 4 tepat yang saya ada ni. Baik. Okey. So, okey, kita tengok ada berapa? 1, 2, 3. Okey, bahagian panjang. Okey, panjang ada 4. Okey, kita tengok. 4. Okey, so 4 juga. Okey, sama juga 4. 4. Okey. So kita dapat ada berapa banyak bahagian panjang tu baris tadi? Ada berapa banyak kepingan satu unit tadi yang panjang satu panjang tu kita satu baris ada tu? 4 unit. 4. Okey. Yang lebarnya?
Kita ada 3 unit. Ada 3 unit. Baik. Okey, jadi kita nampak tadi panjang 4 dan lebarnya adalah 3 unit. 3 keping 1 unit kan? Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh dapat kat sini, panjang 4 unit, lebar 3 unit dan bilangan unit perseginya adalah keseluruhannya ada berapa. Oh, so kena jumlahkan semua sekali. Jumlahkan berapa banyak kepingan 1 unit itu dalam satu segi 4 tepat yang boleh dimasukkan tadi. Baik. So kita ada 12 unit persegi. Jadi barulah timbul konsepnya luas segi 4, panjang darab lebar 4 unit darab dengan 3 unit dapat 12 unit persegi. Dan barulah kita jumpa konsep luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Okey? Okey, ini adalah segi 4. Okey, kita pergi kepada segi 3. Okey Azhar? Okey, segi 3 luas konsep segi 3. Kita ada 3. Okey? Yang pertama kita tengok daripada segi 4, asal daripada segi 4, boleh juga kita cari luas segi 3 Azhar. Ya, murid-murid ya? Okey. Macam mana dari segi 4 ni kita nak dapatkan segi 3 Azhar? Boleh dapat gambaran tak? Kalau tak silap saya, kita mungkin kena potong lah cikgu. Yes, potongkan kepada dua bahagian. Okey, so kita dapat 2 segitiga. Segitiga apa ni? Ini adalah segitiga bersudut tegak. Yes, pandai. Okey. 90 darjah Yes. cikgu. Okey, jadi kita boleh nampak konsep luasnya di sini. Luas segitiga adalah luas segi 4 tepat bahagi dengan 2. Oh, sebab potong tadi. Okey. Daripada segi 4. Okey, daripada segi 4. Dan satu lagi konsep luas segitiga. Okey, ini yang biasalah. Baik. Okey, cuma segitiga dia ada tapak dan tinggi. Okey, so jadi kita punya rumusnya adalah luas segitiga 1/2 darab tapak darab tinggi. Dan satu lagi. Okey, yang ni. Okey, kadang-kadang ada keluar gambar rajah ni. Okey, mana tapak, mana tinggi. Murid kena pasti dulu. Mana tapak, mana tinggi. Okey. So, dan satu lagi yang ni. Gambar rajah yang ni memang selalu. Oh, yes, okey. kita tak ada tinggi selalunya kan? Betul. Gambar rajahnya segitiga yang saya ingat. Dia condong lah. Dia condong. Condong. Nak sebut condong tu lah. Tak timbul perkataan tu. Okey, yang condong tu. Baik. Okey, so kita kena carikan tingginya. Okey, bentukkan tingginya dan tapak tetap asal lah tapaknya. Okey. Jadi, luas segitiganya adalah tapak darab tinggi bahagi 2. So, boleh guna antara dua ni. Mana-mana pada murid yang dia selesa, yang dia faham. Okey, kita boleh guna kaedah ni. Janji mesti yang samalah. Kalau segitiga, apa dia rumusnya? Segi 4, apa rumusnya? Jangan terbalik pula. Okey, yang segitiga pergi guna rumus luas segi 4. Okey? Okey. So sekarang kita boleh masuk kepada soalan yang pertama. Dah boleh ingat dah Azhar? Boleh insya-Allah cikgu. Kalau salah cikgu betulkan cikgu. Baik. Dah ready ya murid-murid eh? Okey. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Apa nama gabungan bentuk ni? Okey. Siapa yang nak jawab? Jeng jeng jeng. Soalan bernilai. Soalan bernilai Okey, Naushin, silakan. Bentuk gabungan segi 3 sama sisi dengan segi 3 sama kaki. Okey, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi. Okey, tak kisahlah dia tahu gabungan bentuk segitiga kan? Baik. Alright. Okey. So bila guna segitiga, bila gabungan bentuk segitiga, kita nak guna rumus yang mana? Azhar? Kalau segi tadi cikgu adalah 12 setengah kali tapak kali kaki cikgu. Tinggi. Kali tinggi, maafkan saya. Betul tak cikgu? Banyak makan kaki ayam ke mana tadi? Tinggi kaki cikgu. Okey, so kat sini kita tahu murid kena pasti sahaja bentuk apa. Okey, so dia tahu bentuk segitiga, maknanya dia kena gunakan rumus segitiga. So saya kata tadi, kalau dia tahu kenal bentuk, dia guna rumus yang betul. Okey, so ini segitiga. So kita kena gunakan luas gabungan bentuk. Okey, soalan ni adalah luas gabungan bentuk. Maknanya macam mana ni kita nak buat ni? Kita kena kira apa? Luas dua bentuk. Kita kedua-duanya sekali cikgu. Kita kena cari dua kita Baik. Okey, macam mana kita cari? Mula kita cari bentuk yang pertama dulu Azhar. Azhar, boleh? Boleh cikgu. Okey. So, Azhar boleh tampalkan di sini. Baik. Okey. Ikut bentuk yang saya tunjukkan tadi. Baik, boleh cikgu. Saya tampalkan di sana cikgu. Ya. Ini saya pegang teruslah cikgu. Boleh Azhar. Azhar. Senang nak menampal. Saya minta izin cikgu. Okey, saya letak sini dulu. Okey, so kita tampal di sini cikgu Okey. Baik. Sambil-sambil itu mungkin adik-adik kita akan terus carikan jawapan luas gabungan bentuknya tadi segitiga. Okey, pertama maksudnya luas gabungan bentuk, kita tambahkan luas gabungan bentuk bentuk yang pertama dulu, yang atas dulu. Baik. Okey, bentuk yang atas kita tambahkan dulu dengan luas segitiga yang di bawah. Okey. So, luas segitiga tadi adalah 1/2 darab tapak darab tinggi.
Okey, 1/2 darab tapak darab tinggi ataupun tapak darab tinggi bahagi 2. So mana-mana kamu boleh gunakan ikut pada kemahiran ataupun yang apa yang kamu faham. Okey. So sekarang kita guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey. 1/2 tapaknya adalah 40 cm darab dengan tinggi 20 cm. Baik. Okey, di sini ingat lagi tak kaedahnya? Okey, ingat lagi tak kaedah darab pecahan? Ingat lagi tak? Okey, Auni, ingat lagi tak kaedah darab pecahan? Kita boleh guna kaedah apa di sini? Darab bahagi. Okey, boleh guna darab bahagi. Selain daripada tu kaedah apa? Noshin? Kaedah pemansuhan. Pemansuhan. Okey, so ada 2 kaedah kat situ yang murid kena ingat. So dalam kemahiran ni macam-macam kemahiran kita boleh imbas balik semula, murid kena ingat balik semula. Baik. So kalau macam ni kemahiran mendarab pecahan. Okey, so 40 kita guna kaedah pemansuhan di sini. Dan yang kedua 1/2 darab dengan berapa sebab kita tak tahu ni. Darab dengan 90 cm sebab kita tak tahu tapak untuk yang ni. Okey. Kan kita tak tahu lagi kan? Betul, cikgu. Okey, so kita cari 1/2. Macam mana kita nak dapatkan tapak ni? Tapak untuk yang ni. Macam mana kita nak dapatkan tapak ni? Untuk sepanjang tu, cikgu. Tambah, cikgu. 40 tambah 5 tambah dengan 5. So jumlahnya adalah 50 cm. Okey. Kita tentukan dulu ukuran sisinya dulu ya. Okey, kita dah dapat tapak tinggi. Baik. Barulah kita selesaikan. Di sini saya kongsikan kaedah pemansuhan. Okey. Kalau kaedah darab bahagi tadi murid kata 1 darab 800 bahagi dengan 2. Itu kaedah yang pertama. Kalau kaedah pemansuhan, murid kena betul-betul hafal sifir Azhar. Kalau tak hafal, jangan guna kaedah pemansuhan. Okey, kalau tak mahir sifir, jangan guna kaedah pemansuhan. Kita guna cara asal balik. Okey, konsep asas balik, darab, lepas tu kita bahagi dengan penyebut. 2 tadi. Yes, okey. So, 1/2 darab dengan 800 cm kita dapat daripada 40 darab 20, betul? Okey. Betul, so, kita dapat yang kedua adalah tambah 1/2 darab 4,500. Kita dapat dari mana? 50 darab dengan 90. Okey. So, kita dah dapat dua-dua. Kita masukkan. Okey. 400 cm persegi tambah 2,250 cm persegi. Jadi, jawapannya adalah 2,650 cm persegi. So, ingat satu di sini penekanannya. Konsep luas. Mesti ada simbol apa, Azhar? Mesti ada simbol 2, cikgu. Memberi maksud persegi. Yes. Baik, cikgu. Dan kalau kita tengok daripada apa yang cikgu sampaikan tadi, saya faham bahawa kita kena mengenali bentuk yang ditampilkan untuk soalan-soalan yang mana setiap bentuk itu sebenarnya ada rumus-rumus yang tersendiri. Betul. Baik, itu dia. Cikgu, kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Saya nampak tadi macam fahim, aku kata nak recap balik, cikgu. Agak kejap lagi kita nak sambung lagi, kita nak teruskan lagi kelas kita untuk mata pelajaran matematik. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia, tadi kita dah belajar sebenarnya bagaimana nak mengira perimeter dan juga luas bentuk gabungan. Adik-adik kita memang dahsyat, memang awesome hari ni sebab dia punya energy power lah, cikgu. Kan? Dia dapat jawab dengan betul pula. Bersedia. Sangat-sangat bersedia. Saya yakin dekat rumah pun adik-adik kita pun bersedia dan juga dapat jawab dengan betul lah. Baik, cikgu, kita nak teruskan kita punya
kelas kita, cikgu. Tadi kita dah belajar so, dah tadi. Kita nak tahu dia bersedia ke tidak, kan? Untuk yang terakhir ni, kita nak buat. Okey, sebenarnya kat sini saya nak ada satu situasi, Azhar. Okey, saya mengimpikan sebuah taman permainan. Okey, tak kisah taman permainan, tapi taman idaman saya lah. Dia ada 3 bentuk, terdiri daripada 3 bentuk. Okey, ada taman permainan, ada taman bunga dan ada taman riadah. Saya nak. Okey, cuba tengok di atas meja ni, Azhar. So ada 3 jenis bentuk. Baik. Okey, saya tanya dulu, bentuk apa yang kita ada ni? Yang pertama. Baik, ini adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Bagus. Okey. Dan yang kedua? Ini adalah segi 4 sama. Okey, bagus. Dan sekarang? Dan juga yang ni adalah segi 4 tepat, cikgu. Bagus. Memang so daripada ini adalah kita akan hasilkan taman idaman, cikgu tadi. Taman idaman saya yang tak seberapa ni kan. Okey, Azhar. So kita gabungkan ketiga-tiga bentuk ini sehingga menjadi seperti dalam slide. Boleh tak Azhar susunkan? Boleh, cikgu. Murid saya nak selesaikan ni. Boleh, cikgu. Tak ada masalah, cikgu. Okey. So, ini adalah taman di banglo rumah cikgu. Ada padang permainan. Ada papan jongkek. Ini taman bunga cikgu lah. Okey, saya gabung kat sini. Walaupun budaknya budak Lego je tu. Baik. Dan ini, cikgu. Ini adalah segitiga bersudut tegak. So, ini, cikgu. Yes. Sama tak dengan gambar raja di slide, Azhar? Baik, kalau ikut pandangan saya sama, cikgu. Betul tak? Okey, betul. Okey. Okey, so kita tengok ya, ukuran bagi segitiga adalah 10 cm, 8 cm tapak dan berapa tingginya untuk bentuk segitiga? Okey, berapa tingginya? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Untuk segitiga sudut tegak. Berapa tingginya? Okey, Isha. Isha, silakan Isha. 6 cm. 6 cm. Sebab apa? Sebab segi 4 sama adalah 6 cm saiznya. Okey. Dan segi 4 tepat 16 cm panjang dan 6 cm lebar. Okey, murid-murid bersedia ya? Okey, sekarang saya nak sebelum kita cari perimeter seluruh raja, sebelum kita cari perimeter seluruh raja, saya nak tanya dulu. Okey, macam mana kita nak cari perimeter gabungan bentuk antara segitiga dan segi 4 sama? Nak tanya siapa, Azhar? Baik, saya nampak cikgu Auni macam nak jawab tadi, cikgu. Okey, Auni. Okey, silakan Auni. Gabungan perimeter, gabungan bentuk segi 4 sama dan segi 3 sudut tegak. Apa perimeternya? Tadi ingat lagi tak macam mana nak kira perimeter? 68. 68. Macam mana kita dapat 68? Auni terangkanlah. 10. Menambah. Okey, tambah. Okey, sebutkan unit tambah ukuran sisinya, Auni. Yang mana? 10 cm. Tambah 6 cm. 16 cm. 6 cm. Okey. Tambah 6 cm. Okey. Tambah 6 cm, tambah 16 cm dan tambah 8. Okey. So, segitiga tadi saya kata segi 4 dan segitiga kan? Okey, so 10 cm tambah 6 cm tambah 6 cm tambah 6 cm dan tambah 8 cm. Itu adalah perimeter dua bentuk. Okey, sekarang kita nak tanya pula. Perimeter bagi segi 4 sama dan segi 4 tepat. Azhar pilihlah. Okey, baik. Segi 4 sama dan segi 4 tepat. Okey, cikgu. Saya nampak cikgu Natasha lah, cikgu. Okey, Tasha. Perimeter segi 4 sama dan segi 4 tepat. Baik. Macam mana kita nak cari? Dapatkan perimeter untuk keduanya, cikgu. Nak kira perimeter segi 4 sama dan segi 4 tepat, Tasha. Baik. Okey, yang mana kita nak tambahkan dulu, Tasha? Ni berapa? Berapa sentimeter ni? Mungkin ada rakan nak membantu. Lain? Saya nak bantu, cikgu. Okey, boleh Azhar. Saya cuba. Salah, cikgu betulkan saya, cikgu. Alright, no problem. Okey, 6 cm tambah 16 cm tambah 6 cm tambah 16 cm tambah 6 dan tambah 6. Okey, yang ni tak payah? Yang tu tak payah. Saya ingat ataupun tadi cikgu, saya ada cara yang kedua adalah 6 darab 4 dan 16 darab 2. Yes, betul. Okey, so ada dua kaedah tadi kan? Tambah ataupun darab. Okey, itu perimeter. Okey, sekarang saya nak cuba kirakan luas gabungan bentuk bagi segitiga dan segi 4 sama. Okey, baik. Siapa yang nak jawab untuk soalan ni?
luas gabungan bentuk segitiga dan segi empat sama. Cikgu, kesian kat Fahim cikgu. Tadi Iyalah, Fahim macam, Fahim. Abang tak sebut pun nama saya. Mentang-mentang dia abang." seorang kan, kesian dia. Okey, Fahim. Okey, baik Fahim. Mungkin Fahim ada jawapannya Fahim. Silakan. Macam mana Fahim? Luas. Luas segitiga dan segi empat sama. Ingat tak? Luas segitiga tadi apa dia? Rumus luas segitiga. Fahim ingat tak? Ingat. Okey, apa dia? Apa je rumusnya? Yang mana satu Fahim guna? 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, Ya, okey. So pandai. kita nak guna 1/2 darab tapak darab tinggi untuk segitiga dahulu. Baik. Okey, so kita dapat 1/2 darab 8 darab 6. Okey, dapat berapa tu? 48 bahagi 2. 48 bahagi 2. Jadinya 24. 24 cm persegi Baik. untuk segitiga. Okey. Dan yang segi empat sama pula. Fahim? Okey, Apa fahim. rumus luas segi empat? Ingat lagi tak? Panjang darab lebar. Okey, panjang darab lebar. So panjangnya berapa tadi? Panjangnya 6. 6. Lebarnya berapa? 6. 6. Jadi 6 darab 636 cm persegi. Jadi sekarang kita nak luas gabungan bentuk, kita kena buat apa? Tambahkan kedua-duanya. Okey, jadi Baik. 3 tadi 24 tambah dengan berapa tadi? 36. 36. Itulah So- caranya kita cari perimeter dan luas gabungan Ya, bentuk. itu Okey, dia. so sekarang dekat sini cikgu nak pula Baik. perimeter seluruh rajah. Okey, baik. Mungkin kita nak teruskan cikgu untuk perimeter seluruh rajah ni Yep. cikgu. Saya nak cuba jawab lah cikgu, boleh tak? Boleh. Okey, perimeter seluruh rajah kalau saya tengok dekat sini 10 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 16 tambah 16 tambah 6. Yes. Ataupun kalau cara yang kedua tadi adalah 6 darab 3, 16 darab 2 tambah 10 tambah 8. Baguslah. Aha. Okey. Betul tak cikgu? Kita tengok Okey, jawapannya betul. Kita cikgu. tengok jawapannya. Yep. Perimeter seluruh rajah. Baik. Okey, 10 cm tambah 6 cm tambah 16 tambah 6 tambah 16 tambah 6 dan tambahlah 8. Betul. Okey, so jawapannya adalah 68 cm. Ingat ya, tak Baik. ada simbol 2 sebab perimeter. Okey, Okey. so kalau luas seluruh rajah? Okey. Luas seluruh rajah. Okey, mungkin ada rakan-rakan kita nak jawab, kita kena cepatkan sikit. Cepat sikit cepat. Luas seluruh rajah. Siapa boleh jawab? Baik. Ini Noshin. soalan cepu mas. Noshin bersedia tu. Saya nampak siapa tadi? Noshin cikgu, betul? Okey. Silakan Noshin. Macam mana kita nak cari luas seluruh rajah, Noshin? Baik. Mula-mula cari luas apa? Luas. Cari luas segitiga, Yes. segi empat sama dengan segi empat tepat. Yes. Lepas tu campurkan semua sekali. Yes. Okey, so tadi segitiga kita dah dapat, segi empat pun kita dah dapat. Ya. Cuma yang hujung tadi kita tak buat. Ya. So Tambahkan saja. rumusnya tambah semua Ya. sekali lah. So jadilah. Ini kita buat soalan kebat lah. Baik. 3 bentuk. Tadi kita buat 2 bentuk saja kan? Betul. Okey, yang ni kita buat 3 bentuk. Nampak Baik. kelainan sikit kan? Nak tengok murid-murid kita kan? Baik. Okey. So kita tambahkan segitiga, luas Baik. segi 4 sama dan Baik. luas segi 4 tepat. Baik, so jawapannya jadi 156 cm dan ada persegi. Baik, itu dia. Dan sedar tak sedar sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan untuk Teras di TV KPM kita pada pagi ini dengan mata pelajaran matematik, dan kita dah belajar berkenaan dengan kiraan meter dan juga luas bentuk gabungan. Mungkin cikgu kata-kata akhir cikgu sebagai kesimpulan terhadap pembelajaran kita secara ringkas pada hari ini insya-Allah. Silakan cikgu. So, nampak senang Azhar. Okey, nampak memang mudah, tapi sebenarnya murid-murid memang kena betul-betul kenal pasti dan betul-betul kena teliti gambar rajah yang diberi, terutamanya yang melibatkan gabungan bentuk. Okey, yang penting lagi satu, konsep asas perimeter dan luas. Murid-murid memang betul-betul kena faham dan kena kuasai. Macam mana nak cari luas perimeter, luas segi 4, luas segi 3. So kalau dia tak faham, tak kuasai, susah nanti nak cari luas gabungan bentuk. So nanti kena faham betul-betul lah. Bila gabungan bentuk maknanya kena tambahkan semua bentuk yang ada dalam soalan. Itu dia. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Cikgu Rahayu Abdul Rahman, Guru Matematik SK Putrajaya Presin 11-1, dan juga adik-adik saya yang comel daripada SK Putrajaya Presin 11-1. Terima kasih banyak kerana terus bersama kita. Anda semua temu janji kita setiap hari Teras di TV KPM 8 hingga 10 pagi. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Saya adalah seorang ibu. Sama juga.
seperti ramai ibu bapa yang berada di luar sana yang sudah pastinya inginkan yang terbaik untuk anak-anak kita, lebih-lebih lagi di musim pandemik seperti ini. Untuk mengajar anak sendiri di rumah ataupun lebih dikenali sebagai homeschooling, sepertinya tidak kesampaian apa yang hendak kita ajarkan. Maka kita perlulah memberi sepenuh komitmen dan kepercayaan kepada siapa? Kepada guru-guru yang mengajar anak-anak kita, terutamanya bagi subjek matematik yang dikatakan killer subjek selain daripada BI. Okey, dalam subjek matematik ni memanglah ramai yang mengatakan ianya susah. Okey, antaranya terdapat satu tajuk, mencari perimeter ataupun luas gabungan. Okey, subjek ini sangat berkait rapat dengan kehidupan seharian. Untuk memahami tajuk ini memang agak sukar kerana murid perlu memahami apa itu perimeter, apa itu luas gabungan dan juga operasi yang terlibat. Tetapi usah dirisaukan kerana insya-Allah anak-anak pasti akan diajar oleh seorang guru yang memang sememangnya pakar dalam subjek yang diajar. Contoh dalam subjek matematik ni lah, cikgu pakar matematik yang akan mengajar anak-anak kita. Akhir kata, kita sebagai ibu bapa haruslah memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap guru-guru dan anak-anak. Didik TV KPM